Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, qalu subhanaka la 'ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini dapat kita bersama-sama tuan-tuan untuk kita teruskan pengajian kita berkaitan dengan kitab fiqh kita, fiqh mazhab Syafi'i rahimahullah taala, menggunakan kitab Kifayatul Akhyar dan juga kitab Al-Mu'tamad fiqh Syafi'i. Perbincangan yang lepas kita dah bincang berkaitan dengan beberapa yang dipanggil syarat dalam kita solat berjamaah itu mengikut imam. Kita dah ambil 3 perkara yang lepas, iaitu makmum terdahulu, kemudian makmum dan imam bersamaan, makmum terlambat. Dan pagi ini insya-Allah kita sambung berkaitan dengan yang dipanggil makmum yang masbuk. Apakah dia makmum yang masbuk menurut Allah? Kalau disebut dalam kitab Mu'tamad ini, masbuk itu kalau kita lihat dari segi bahasanya, masbuk sabaqa, dia diambil daripada perkataan kata kerjanya ialah sabaqa. Sabaqa ni ialah maksudnya dahulu. Dipanggil kalau ikutkan terjemahan secara literal, sabaqa ni maknanya menurut Allah Subhanahu wa taala ialah apabila seorang itu mendahului orang lain. Bila kita kata sabaqahu dalam bahasa Arab, dia mendahului orang lain. Tapi kalau kat sini maksud dari segi istilahnya tuan-tuan mati Allah, masbuk itu ialah seseorang yang mana imamnya telah mendahuluinya dalam beberapa rakaat salat atau keseluruhan rakaat salat, ataupun dia adalah orang yang sempat bersama dengan imam selepas berlalunya satu rakaat ataupun lebih. Ni kalau tengok dekat dalam kamus lah, dalam kamus Muhit oleh muallifnya ialah Fairuz Abadi. Jadi kalau kita lihat seterusnya menurut Allah, masbuk ini iaitu orang yang mengikuti imam dan terlambat daripadanya lah. Maka sunat baginya memulai dengan bacaan Fatihah sahaja dan tidak perlu menyebutkan diri dengan perkara sunat setelah takbiratul ihram seperti doa iftitah dan ta'awuz, kerana melakukan fardu lebih utama dan meringankan bacaannya kerana takut jika ia terluput sunat, kecuali jika menyangka bahawa membaca Fatihah jika melakukan perkara sunat, kecuali jika menyangka boleh membaca Al-Fatihah jika melakukan perkara sunat, kerana kebiasaan imam memanjangkan bacaan. Maka makmum boleh membaca doa iftitah dan ta'awuz, kemudian yang membaca Al-Fatihah agar boleh fadilat kesemuanya. Orang yang masbuk boleh meninggalkan bacaan Fatihah seluruhnya atau bacaan selanjutnya dan rukuk bersama dengan imam. Jika dia mendapati imam dalam keadaan rukuk, maka dia telah mendapati rakaat itu dan Fatihah gugur daripadanya dan ditanggung oleh imam. Saya bacakan dulu kenyataan dia, muallif dan pengarang ni. Jika orang yang masbuk membaca Al-Fatihah dan terlambat dari imam dan tertinggal rukuk bersamanya dan mendapatinya pada i'tidal, batal rakaatnya kerana dia tidak mengikuti imam pada kebanyakannya dan tertinggal tanpa uzur, maka makruh. Jika makmum ragu pada mendapati waktu untuk membaca Al-Fatihah atau mencukupi, maka wajib membacanya kerana pengguguran daripadanya adalah rukhsah
dan tidak dibawa kepada kecuali dengan yakin. Sekiranya orang yang masbuk sibuk dengan doa iftitah ataupun ta'awuz, lazim baginya bacaan Al-Fatihah dengan itu kerana kecuaiannya, dengan meninggalkan fardu kepada sunat dan gugur yang lainnya. Berdasarkan hadis terdahulu, apabila imam rukuk maka rukuklah dan imam menanggung yang demikian daripadanya. Apabila masbuk mendapati imam dalam rukuk, wajib atasnya takbiratul ihram dan dalam keadaan berdiri kemudiannya bertakbir untuk rukuk. Jika didapatinya dalam i'tidal dan dari rukuk, hendaklah berniat bersama takbiratul ihram kemudian berpindah bersama dengan imam dengan takbir, sekalipun rakaat itu tidak dikira baginya yang demikian untuk mengikuti imam dan muwafaqah dengannya dalam tasyahud. Baik, tentang mati Allah Subhanahu wa taala. Bila sebut masbuk, menyatakan ada beberapa keadaan lah, menyatakan. Yang pertama, masbuk nama Allah, sebelum kita pergi kepada lebih mendalam, bila imam bila muazzin qamat saja, ada idza uqimatis salah fala salah, kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, apabila muazzin dah qamat maka tidak ada salat fardu, tidak ada salat sunat, tidak ada salat sunat. Idza uqimatis salah fala salah, maknanya apabila muazzin telah qamat untuk salat fardu maka tidak ada salat sunat. Kadang-kadang kita lihat imam dah start takbir tapi kita masih lagi start solat sunat ataupun masih lagi solat sunat. Bagus kita nak buat solat sunat tu, tak ada masalah. Memang dituntut pun kita buat, cuma tidaklah lazim, tidak wajib, nama pun sunat. Tetapi jangan melakukan kesilapan. Orang dah start sembahyang fardu, muazzin dah qamat, kita masih lagi baru nak start solat sunat. Para ulama menyatakan bahawa orang yang sedang solat sunat, jika qamat telah dilaungkan ataupun tidak dilaungkan oleh muazzin, maka dia kena stop solat sunat automatik. Stop terus solat sunat, and then dia masuk solat berjamaah. Dia tak boleh teruskan, kecuali memang dia dah dia sempat untuk habiskan rakaat solat sunatnya tadi dengan kadar segera sebelum imam memulakan solat. Sebelum imam memulakan solat. So di situ nama Allah Subhanahu. Kalau dia masih lagi meneruskan solat sunat dan menyebabkan dia masbuk solat bersama dengan imam dan dia telah hadir ke masjid, nama Allah, maka di situ dia telah menyalahi hukum larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia tengah, misal kata dia rakaat pertama, dia baru takbiratul ihram, Allahu akbar, baru start baca Fatihah, muazzin dah qamat. Dia stop terus salat sunat, dia keluar daripada salat sunat dan dia join salat berjamaah terus. Kalau dia dah masuk rakaat yang kedua dan nak hampir habis, selesaikan segera, jangan lengah-lengah, kemudian bagi salam terus masuk berjamaah. Tapi untuk dia bersahaja menghabiskan salat sunat daripada awal sampai akhir, walaupun dah qamat, imam dah start, Allah, itu bersalahan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jelas dalam hadis Nabi kata, la salata idza uqimatis salah fala salah. Apabila dah qamat untuk solat fardu, tidak ada solat sunat, menyatakan. Tidak ada solat sunat. Cara macam mana nak keluar je lah. Batalkan je terus, kita tekan solat tersebut. Ada setengah kata bagi salam, walaupun tengah berdiri tu bagi salam kanan kiri sekarang dan keluar. Sebenarnya tidak ada, tak perlu pun buat bagi salam tu pun tak ada masalah. Dia keluar, just keluar saja, menyatakan. Maknanya solat tu batal. Jadi tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala, jadi kita kata keprihatinan kita untuk solat sunat tu sangat bagus, tetapi kena faham dia punya konsep, dia punya hukum hakam yang tertakluk pada solat sunat tadi, khususnya jika muazzin telah qamat.
Dan muazzin seperti mana yang saya sebutkan tadi, jangan marah kat muazzin. Jangan marah kepada muazzin, orang tengah sembahyang sunat lagi dia qamat. Kita kata kita tidak ada estimate masa sebenarnya yang ditetapkan oleh syarak, kata. Antara azan dengan iqamah itu. Sebab apa yang berlaku dalam hadis Nabi SAW, Bilal akan qamat bila nampak Nabi SAW sampai. Maknanya muazzin akan qamat dengan arahan daripada imam. Lepas ni imam pula kena marah. Sebab imam yang suruh qamat kan. Jadi kita kata, dan sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala untuk memulakan salat tadi tidaklah perlu melihat, kita kata Jumaah selesai semua sembahyang sunat. Dan makmum ni dia ada mindset dia, belum start salat fardu, dia akan sembahyang sunat. Macam tu tak habis. Kan sekejap lagi kan datang orang nak sembahyang sunat lagi, sekejap lagi datang orang nak sembahyang sunat lagi. Sebab tu kita kata di surau-surau, di masjid mereka letakkan limit 10 minit. Azan dengan iqamah 10 minit. Habis 10 minit dia terus tak salat. Ya, orang yang datang tu tengoklah agak-agak jam, kita punya jam contohlah itu waktu iqamah tu dah tak nyala dah tu. Tak payahlah nak sembahyang sunat, kata. Nak. Kalau ada 2 minit lagi dan 2 minit dan lagi untuk sembahyang sunat tu. Jadi kalau tak ada, terus masuk untuk menunggu qamat macam Allah. Kadang-kadang kita kalau di surau ni lewatkan jugalah, mengatakan seminit 2 lagi walaupun dah habis dah, mengatakan. Sebab mungkin melihat pada ramai lagi yang solat sunat macam Allah. Mengatakan. Jadi wallahu a'lam, kitalah tanggungjawab kita nak sembahyang sunat, mengatakan kalau boleh datang awal. Datang awal maknanya azan terus sembahyang sunat. Tapi kalau lewat Ustaz Abid, nak buat macam mana, kata tak. Kalau untuk salat fardu subuh qabliyah itu, kalau kita tak sempat sampai mungkin ada hal-hal yang tak dapat dielakkan, maka boleh diqada selepas selesai salat subuh. Kaedah dalam mazhab Syafi'i, semua yang sunat dipanggil sunat muakkadah boleh diqada. Bukan setakat yang wajib. Adapun sunat yang muakkad pun boleh diqada, tak ada masalah jika ada keuzuran. Jika ada keuzuran. Hatta bab puasa. Contohlah kalau seorang tu dia uzur, maknanya ada keuzuran, dia tak boleh puasa sunat 6. Nanti kan lepas raya kan kita raya nanti kita ada puasa Syawal, kita ada puasa 6. Sepanjang Syawal dia tak boleh nak puasa sebab ada uzur yang syar'i. Jangan uzur alasannya banyak kenduri. Itu bukan uzur yang syar'i. Uzur syar'i dia macam sakit ke, ada okey, sebulan terlantar ke hospital. Ini maknanya macam Allah Subhanahu Wa Taala boleh baginya selepas itu untuk dia qada puasa 6. Kenapa boleh? Sebab puasa 6 itu dikategorikan dalam sunat yang muakkadah. Maknanya sunat muakkadah boleh kita kata di qada. Baik, kemudian tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala, selepas itu bila kita ni lewat masuk, dia ada istilah muwafiq dan masbuk. Muwafiq ialah maksudnya kita sempat bersama dengan imam daripada awal lah, takbiratul ihram. Itu dia panggil muwafiq. Lewat aja imam dah start, dia baca Fatihah, dianggap kita ni masbuk. Dianggap kita ni masbuk, telah terlewat daripada imam. Bila terlewat ni ada beberapa situasi lah. Terlewat cukup untuk dia baca Fatihah ataupun tak cukup dia masa untuk dia membaca Fatihah. Kalau kita kata dia masuk anggaran masa yang dia rasa dengan yakin, mengatakan boleh dia baca yang sunat, dibaca ta'awuz, dibaca doa iftitah, dan kemudian dia baca Fatihah, dia boleh buat. Tetapi sebenarnya hukum orang masbuk ini, dia tak perlu dah membaca doa iftitah.
dia terus baca yang rukun, iaitu membaca surah Al-Fatihah. Membaca surah Al-Fatihah. Dan kita kata tengok keadaan masa. Kalau dia masbuk tadi, imam tu baru tengah-tengah baca Fatihah, mana sempat untuk dibaca doa iftitah, tapi imam dah start baca surah ni, masuk dalam hati Allah, maka aula baginya sibukkan diri dengan membaca yang rukun, iaitu surah Al-Fatihah. Kalau dia selesaikan dengan apa ni, dia baca juga doa iftitah, kemudian bila time dia baca Fatihah tak habis, imam dah rukuk, maka wajib baginya untuk selesaikan Fatihah. Dia boleh melewati imam dengan beberapa rukun. Ada pandangan di sana dia katakan dua rukun besar, satu rukun kecil, dia katakan dia boleh lewat. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keadaan yang berikutnya, dia masuk kita kata sempat bersama dengan imam dengan kadar subhanallah sahaja. Imam dah rukuk, maka tidak wajib ke atasnya membaca Al-Fatihah. Tak wajib dia membaca Al-Fatihah, dan dia boleh terus rukuk bersama dengan imam. Maka sebelum itu hendaklah dia membaca surah Al-Fatihah kerana rukun. Ada juga pandangan yang mengatakan bahawa dia baca Fatihah, kalau imam di masbuk dan dia baca Fatihah, Fatihahnya belum, dia tak baca yang sunat, dia terus baca Fatihah, dia baca Fatihah sampailah apa ni, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, contoh katakan, imam pun rukuk. Ada juga pandangan yang mengatakan bahawa orang itu hendaklah terus rukuk. Kerana hadis Nabi SAW, idza raqa'al imam farka'u, apabila imam rukuk hendaklah kamu rukuk, dan bacaan Fatihahnya kemudian itu ditanggung oleh imam. Ada pandangan begitu. Kalau kita merujuk kepada fatwa-fatwa yang ada, kita katakan memang ada yang fatwakan sebegitu. Itu kalau dia masuk, dia terus baca Al-Fatihah. Dia baca Fatihah, tapi Fatihahnya belum habis, imam dah rukuk, maka ada pandangan yang mengatakan Fatihah hanya ditanggung oleh imam. Fatwa-fatwa kat Malaysia banyak yang mengeluarkan keadaan apa ni, fatwa yang sebegini, katakan. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala, bila dia imam dah rukuk, maka memang tak perlu dah baca Fatihah. Dia terus takbiratul ihram. Takbiratul ihram ini perlu ingat. Kadang-kadang orang yang masuk masbuk, imam dah rukuk, kesilapannya di mana, iaitu dia masuk terus rukuk, Allahu Akbar, rukuk. Persoalan di situ ialah takbirnya tadi takbir ratul ihram ataupun takbir untuk rukuk. Kat situ kita kena berhati-hati. Orang yang masbuk ni lah mengatakan, dia masuk imam dah rukuk, dia terus Allahu Akbar, rukuk. Persoalannya, saya ulang lagi, persoalannya takbir itu yang dibaca itu takbir ratul ihram ataupun takbir rukuk. Kalau takbir rukuk, salahlah, tak sahlah sembahyang ni. Sebab dia takbir untuk rukuk, bukan takbiratul ihram. Kalau takbiratul ihram, dia kena berdiri betul dulu. Takbiratul ihram, Allahu Akbar. Bukan ketika dia rukuk tu dibaca, maknanya Allahu Akbar terus rukuk. Kalau dia, kita antara yang disebut oleh para ulama, takbiratul ihram itu hendaklah dilafazkan dalam keadaan dia berdiri betul. So kalau dilafazkan tadi dalam keadaan dia nak rukuk, dalam perbuatan dia rukuk, di situ kesilapan. Dikhawatiri rukuk, bacaan takbir itu bukan takbir ihram, tetapi dia adalah takbir untuk rukuk. Itu kita yang semayang, kita kena hati-hatilah, supaya kita tidak bermaksud untuk takbir rukuk. Jadi kat situ kena cakna lah, ya tak? Baik. Kemudian tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala, bagi mereka, kita kata, bagi pandangan yang apa ni adalah
tak sempat, dia muafiq tetapi tak sempat baca Fatihah. Ada juga yang muafiq tapi tak sempat baca Fatihah. Bila walaupun muafiq, kita kata muafiq, makmum tadi wajib baca Fatihah, tapi persoalannya tak sempat baca Fatihah. Kenapa? Imamnya laju. Qul Allahu ahad, sambung terus. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Fatihah makmum tak sempat. Maka di sini tuan macam Allah Subhanahu wa taala, kalaulah kelewatan melewati imam yang dibenarkan untuk dia menyelesaikan rukun tadi pun tak cukup juga untuk dihabiskan Fatihah, maka nak tak nak dia kena turun bersama dengan imam juga. Kena muafiq juga dengan imam selepas itu. Kat mana imam sampai dia kena pergilah. Dia hanya dibenarkan untuk lewat dua rukun besar sahaja, satu rukun kecil. Mana kita kata rukun dia imam rukuk, i'tidal, kemudian imam sujud, dia kena terus rukuk. Dia tak boleh lewat. Jangan sampai imam dah sujud, barulah dia belum habis lagi. Takut batal solatnya mengikut imam, kerana melewati imam. Dan kemudian tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala, apa perlu buat Ustaz? So bila dia kejar imam ataupun dia tak baca Fatihah, maka salat rakaat yang dia salat tadi itu tidak sah. Maka terbatal automatically rakaat tersebut. Dia boleh terus sambung bersama dengan imam, tetapi lepas imam bagi salam, dia kena tambah lagi satu rakaat. Kalau tiap-tiap rakaat dia tak sempat baca Fatihah, dia kena tambahlah berapa rakaat yang dia terlewat tadi, yang dia tak baca Fatihah. Kalau 4 rakaat dia sembahyang zuhur, 4 tak sempat baca Fatihah, contoh katakan, maknanya dia kena tambah lagi 4. Dia kadang-kadang ni ada setengah, kalau macam anak saya kata kan, dekat Indun tu kan, yang sembahyang laju tu, berapa minit selesai 20 rakaat? 23 7 minit. Memang tak tahulah, saya rasa memang tak sempat baca Fatihah belakang. Ada yang dengar bismillah al-dhalin ni. Ada. Jadi makmum tak sempat, ya kan. Makmum tak sempat. Jadi sebab itu solat tersebut macam Allah dianggap tidak sah, kerana satunya tidak ada, kita kata tamakninahnya, posmu tu dan ada. Wallahu a'lam. Fatihah kita katakan makmum wajib membaca Al-Fatihah. Tapi bila kita, walaupun fatwa-fatwa di Indonesia juga telah menyatakan bahawa salat itu yang dibuat itu tak betul apa semua kan, tapi still lagi ada kat pesantren tu ataupun kat kawasan tu masih buat lagi. Wallahu a'lam. Itu di Indonesia banyak benda pelik-pelik kata. Banyak pelik-pelik. Ramai macam-macam lah. Dekat rakyat dia saja dekat 300 juta dah, nyatakan hampir 300 juta. Jadi firqah tu pun banyak, mazhab pun banyak, nyatakan. Wallahu a'lam. Wal yazbillah min dzalik. Baik, kemudian tuan-tuan Allah, dalam kes salat masbuk ini, bila kita masuk imam dah sujud, imam sujud dah, nyatakan, ataupun imam i'tidal, maka kita yang datang lewat ini jangan tunggu. Alah, lewatlah, masuk imam dah i'tidal lah, kita pun borak kat belakang. Kenapa? Sebab bertanggapan atau beranggapan bahawa imam ini tuan-tuan Allah, kalau ikut pun tak, rakaat itu tak dikira, kan tak? Ramai yang berpandangan begitu. Jadi dia tunggu buat apa? Sambil main phone lagi, kan? Sampailah imam tu bangun untuk rakaat yang berikutnya, baru dia join. Di sini satu bersalahan, saya katakan bersalahan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita ikut terus. Kat mana imam tu berada, kita ikut. Jangan tunggu imam tu bangun untuk rakaat yang berikut baru kita join. Tidak. Imam tu sujud, kita angkat takbir, terus sujud. Walaupun ianya tidak dikira sebagai rakaat, tetapi itulah yang disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Wallahu a'lam. Jadi itu tuan-tuan macam Allah. So yang terakhirnya dalam bab salat masbuk ini, bila imam itu kena bangkit bangun daripada ataupun bila imam makmum tadi kena terpisah daripada imam untuk dia tambah lagi rakaat. So yang paling baik setelah selesai bagi salam untuk kedua-dua salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, barulah makmum tu naik. Tapi ada juga kita kata, kalau orang yang ada juga orang yang buat imam bagi salam yang pertama saja dia terus bangun, sah hukumnya. Apa yang difatwakan oleh para ulama sah, cuma yang aulanya selesaikan ataupun biarlah imam tu selesai dengan 2 kali bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, barulah makmum yang masbuk tadi yang nak tambah rakaat tadi dia bangun untuk tambah rakaat. Maka itu yang cara yang sebenarnya kata yang afdal, yang lebih baik. Tapi kalau dia bangun sebelum imam bagi salam, makanya kita kata di situ bersalahanlah dengan salat imamnya tadi. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian macam Allah Subhanahu wa taala, orang yang masbuk tadi dalam kenyataan kitab ni dia kata orang yang masbuk sunat bangun selepas 2 salam imam. Jika bangun selepas salam yang pertama dibolehkan. Sekiranya dia selepas 2 salam di tempat untuk duduknya tidak mudarat, dan jika bukan di tempat untuk duduknya batal salatnya jika sengaja dan mengetahui, dan jika dilupa atau jahil tidak batal adalah sujud sahwi. Katalah dia lupa yang dia tu masbuk, dia bagi salam sama dengan imam. Imam bagi salam, dia pun bagi salam. Dia lupa yang dia kena tambah lagi rakaat. Apa yang perlu dia buat ialah, kalau selepas bagi salam Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum, ikut sama dengan imam. Lepas bagi salam elok je, dan dia habis bagi salam yang kedua, dia terus teringat yang dia ada kena tambah 1 rakaat. Apa yang perlu dia buat ialah dia terus bangun dan dia tambah 1 rakaat. Akhirnya sebelum bagi salam dia sujud sahwi lah. Dia sujud sahwi. Tapi kalau gapnya selepas bagi salam tu dan dia ingat tu lama ni, dia balik pada hukum adat. Balik pada hukum adat. Lama tak lama. Orang 2 minit, seminit lama tak? 2 minit lama tak? Kalau ramai yang mengatakan okey, 2 minit lama lah tu Ustaz. Tak. Kalau 2 minit itu dia anggap lama, so dalam tempoh 1 minit dia belum ingat, dan katalah lepas beri salam seminit lepas tu baru dia teringat, maka seminit tu lama tak? Kalau tak lama, dia boleh tambah lagi satu rakaat, ataupun dia boleh tambah rakaat yang dia lepas. Tapi jika tidak, kata lama, maka dianggap solat yang tadi itu terbatal, dan dia kena solat semula. Dia kena solat daripada awal semula. Wallahu a'lam. Apatah lagi kalau balik rumah lah baru teringat. Balik rumah kalau baru teringat, tadi semayang pun tak cukup rakaat. Dia kena semayang semula. Dia panggil i'adatus salah, mengulang semula salat tersebut. Disebabkan salat yang pertama itu terbatal. Wallahu a'lam. Okey. Jadi itu dia tuan-tuan macam Allah berkaitan dengan hukum yang masbuk. Baik. Adab-adab salat berjamaah dan ikutan. Sesiapa yang hendak mengerjakan salat secara berjamaah, maka sesungguhnya di sana ada beberapa adab yang sunat dikerjakan. Kalau buat dapat pahala lah. Tapi kita kata tidaklah diazab orang yang meninggalkan, dan tidaklah batal salatnya. Yang pertama, berjalan untuk menghadiri jamaah dengan tenang. Ini adab. Kita orang Melayu kita, bila dah qamat itu laju dia belakang.
berkejaran. Dah qamat baru dia nak bersegera. Salah. Nak berlari kadang-kadang nak dapatkan rukuk bersama dengan imam. So perbuatan itu dianggap tidak beradab dalam solat. Tidak adab dalam solat. Nabi sebut dalam hadis, idza uqimatus salah, katakan Musa 417 bang. Sama kan? Lain. Okey, faham. Idza uqimatus salah fala ta'tuha wa antum tas'auna walakin tuha, katakan, wa antum tamshuna alaikum wa alaikum sakinah fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'timmu. Nabi kata apabila salat itu telah dimulai, maka janganlah kamu mendatanginya tergesa-gesa. Tetapi naklah kamu mendatangi dalam keadaan tenang. Sembahyanglah sekadar yang kamu sempat dan sempurnakan rakaat salat yang belum ditunaikan. Jadi Nabi arahkan supaya apabila dah qamat, maka sebelum qamat itu kita dituntut bersegera. Azan tu bersegera. Kita orang Melayu azan belum qamat. Kita orang Melayu kita. Ada kawan Islam, saya kata orang Melayu kita lah. Azan, kita dengar azan, azan nek tu. Ada lagi 10 minit. Bila qamat je, dia punya pecutnya cepat. Salah. Kita bersalahan dengan sunnah. Sunnah Nabi SAW, azannya segera datang. Bila qamat, relax. Tenang. Tenang, katakan. Itu yang disebut dalam hadis Nabi SAW. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala, kita kata sebab itu bila kita berdasarkan hadis ini, tuan-tuan macam Allah, orang yang mengerjakan solat, janganlah kita kata berlari-lari pun tak boleh, apatah lagi bermain-main, tidak bercakap dengan percakapan yang buruk, tidak melakukan perkara yang dibenci dalam solat. Berdasarkan hadis terdahulu, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seorang dari kamu tetap dalam solat selama dia dalam perjalanan kepada solat. Ada. Jadi tuan-tuan macam Allah, kalau tak payah dah qamat tu kita nak tergesa-gesa, tidak. Relax, katakan. Tapi ada juga ini ada orang tanya, Ustaz, dah qamat Ustaz tapi dia relax duduk belakang. Itu pun salah juga. Relaxnya berlebih-lebih pula. Dah qamat tapi dia dah habis qamat dah pun masih lagi duduk kat belakang. Imam dah tunggu saf, katakan. Dia relax duduk belakang. Makanya tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala, di situ pun tak betul, katakan. Sebab kita kata seelok-eloknya kita kata bila imam dah dia dah kat depan, makanya macam Allah makmum kena segera bangun untuk salat berjamaah, katakan. Orang tanya bila nak bangun Ustaz, awal qamat ke, tengah qamat ke, habis qamat? Tiga-tiga ada pandangan. Ada yang kata start bila nak qamat je dah masuk saf. Ada yang kata tiba part hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Ada pandangan kata bila qad qamatus salah ke bangun. Ada yang kata selesai qamat baru bangun. Mana khilaf, katakan. Tapi jangan dah selesai qamat tu masih lagi duduk, katakan. Masih lagi duduk. Baik, solat sunat pun disuruh hentikan, apatah lagi kita duduk ke buat kerja ke atau sebagainya. Baik. Itu adab. Yang kedua, tadilah yang kedua saya kata bangun selepas iqamah. Adab yang ada ialah bangun selepas iqamah. Adab. Sebab tu saya tegur, muazzin tak perlu nak sebut saf ke apa ke, tak. Tugas muazzin qamat saja. Qamat. Kadang ada yang saja je muazzin tu dia kata saf, kata. Selagi tak masuk dengan saf, selagi tu muazzin tu tak qamat. Itu bagi kita apa yang disebut sebenarnya tuan-tuan macam Allah, kita kata tugas untuk panggil saf itu ataupun uruskan saf itu adalah tugas imam, katakan.
Ini tugas imam. So tugas muadzin hanya perlu qamat saja. Ada qamat. Wallahu a'lam. Sunat bagi imam dan orang yang hendak mendirikan salat secara berdiri agar tidak bangun untuk salat kecuali selepas muazzin selesai dari azan dan iqamah. Ini sunat dia katakan bangun. Makanya kita katakan muazzin kena qamat dulu. Kena qamat dulu. Kerana selama dia belum selesai dari kedua-duanya, belum hadir waktu memasuki salat. Dan kerana imam dan selainnya sibuk menjawab muazzin dan orang yang iqamah, adapun orang yang tidak mampu berdiri dari orang yang hendak mengerjakan salat dengan duduk ataupun baring atau sebagainya, maka dia menghadap untuk salat setelah selesai dari iqamah. Dan orang yang masuk masjid semasa iqamah, maka tidak disunatkan duduk untuk bangun kepada salat menurut pendapat yang lebih sahih. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala, itu maknanya kita kata boleh disunatkan bangun selepas selesai iqamah. Yang ketiga, meluruskan saf, katakan. Adab yang berikut ni ialah meluruskan saf. Sunat bagi imam tidak memulai takbiratul ihram sehingga meratakan dan meluruskan saf-saf, dan menyuruh para makmum di belakangnya untuk meluruskan saf sebelum takbiratul ihram. Sebaik-baiknya gitulah. Sebab tu imam akan sebut luruskan saf, rapatkan saf, samakan saf. Itu tiga-tiga tu. Ada istau, ada istau maknanya samakan saf, samakan, lurus. Ada lurus, sawu sufufakum, samakan saf, rapatkan saf. Dia tak sama, kan sama juga Ustaz, lurus samakan saf. No, tak sama. Kalau dalam bahasa Arab lurus itu kita luruslah, samakan dari sudut bilangan. Aulanya lah. Itu kalau masjid tu memang imamnya berada tengah-tengah, macam kita ni apa sama tengah-tengah. Lebih kanan daripada kiri kan. Dia tak tengah-tengah. Sebab itu kalau binaan masjid, mana masjid dibina, kita katakan kedudukan imam itu pada tengah-tengah, katakan. Pada tengah-tengah. Jadi tak salah pun kita panjang kanan lebih, tidak salah katakan. Cuma kita kata pembinaan masjid digalakkan, maknanya imamnya berada di tengah-tengah, katakan. Jadi kita bila kadang-kadang bila staff ni macam Allah tak nafikan kanan itu lebih baik daripada kiri. Saya sebutkan, saf ini bermula daripada mana? Saf bermula daripada belakang imam. Belakang imam. Kita orang yang pertama sampai, selepas depan dah penuh, kita yang pertama sampai untuk saf yang berikutnya. Tanggungjawab kita pergi ke mana? Saya tengok kadang-kadang bila kita bila jemaah sampai untuk saf yang baru, dia akan semayang tepi kanan jauh, katakan. Lepas tu yang makmum kemudian datang, dia akan follow. Mula saf daripada sebelah. Bukan sepatutnya dia kena mula daripada tengah. Bila tengah, katakan, apa yang berlaku di tengah, yang masuk yang nombor 2 masuk, dia duduk sebelah kanan. Yang masuk yang ketiga, dia duduk sebelah kiri. Dia kena buat begitu. Ada. Mana kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Itu yang adabnya lah, kata nak. Yang sepatutnya kita buat. Tapi apa ni, bila kadang-kadang kita masuk surau, kata masuk masjid, saf yang penuhnya sebelah kanan dululah. Walaupun alasan kita macam Allah, apa ni, sunatkan yang kanan tu lebih afdal. Ada. Tapi kalau dululah kita dekat masa bulan Ramadan sekarang ni, ada setengah-setengah masjid kanannya memang ramai daripada kiri. Kiri kosong.
Bila tanya kenapa? Sebab makanannya sebelah kanan. Senang. Lepas habis mayang fardu, terus subuh. Sebab ada setengah-setengah tempat masjid, dia kita kata berbuka puasa tu dia hanya makan buah tamar dengan air je, katakan. Lepas tu semayang. Lepas tu baru makan. Jadi makan pula letak sebelah kanan, katakan. Yang ramai jemaah sebelah kanan. Sebelah kiri kan banyak kosong. Dah lah surau tu punya sengit sebelah, kata. Ataupun masjid tu sengit sebelah, kata. Alhamdulillah. Tapi kita alhamdulillah kita makan dulu lah, kata kan. Sebab makanan dah terhidang. Makanan hidang, makanan selesaikan dulu. Tak payah gopoh gapah. Ada orang kita kata orang tengah makan ni, tak. Muazzin dengan arahan imam kata qamat. Lepas tu siap lah, kata kan. Imam punya semayang awal cepat. Orang tak boleh makan ni. Kadang-kadang saya dengar bunyi-bunyi macam tu kan, kata kan, setengah tempat. Dia macam ni, tuan-tuan mati Allah. Walaupun dah qamat, kata kan, tuan-tuan selesaikan makan dengan tenang. Tak ada masalah. Ibn Abbas radhiyallahu anhu bila dah qamat, dia tengah makan, kata, orang tegur dia, dah qamat dah. Ibn Abbas beritahu, kita kata kena, maknanya suruh makan. Ini yang dalam sunnah, katakan. Ada settlekan makan. Tapi janganlah lambat-lambat sangat pula, kata tak. Mentang-mentang dibenarkan sampai habis mayang tak habis lagi makan, kata tak. Jadi kita katakan tenang, makan dengan tenang, tuan-tuan. Makan dengan tenang tu janganlah makan sebiji, kata tak. Makan jangan sebiji. Relax lah, katakan. Janganlah kadang tercekik susah pula, kata. Makan relax, katakan. Dan mana yang sempat untuk solat, rakaat ataupun yang sempat kita solat, kita solat, katakan. Tak payah risau, katakan. Wallahu a'lam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala luruskan saf ini, kita kata bahu dengan caranya ialah bahu dengan bahu, buku lali dengan buku lali. Wala tatruku furujat lisyayatin, maknanya jangan biarkan ruangan kosong, katakan. Ruangan kosong ni antara luruskan saf, rapatkan saf, mana lebih kuat dia punya tuntutan dia dalam fiqh, katakan luruskan saf lebih kuat tuntutan berbanding dengan rapatkan saf, katakan. Walaupun rapatkan saf itu juga termasuk dalam sunnah, tetapi luruskan saf itu adalah lebih dituntut. Jadi kita dah ada line ni, ikut je sebenarnya line. Ikut je sebenarnya line ni, katakan senang, katakan. Kalau kita nak balik pada kita line tak ada, cara macam mana ialah kita ambil buku lali dengan buku lali, bahu dengan bahu. Macam askar, mana? Askar kalau dia nak beratur, nak baris lurus, ada tali, ada penanda. Tak ada. Habis macam mana dia boleh lurus, tuan-tuan? Dia hanya bahu. Kan semua pegang bahu tengok lurus. Tak ada masalah. Masa kita nak nak berbaris tu, polis ke apa yang pasukan beruniform, bila dia nak berbaris, dia akan base pada bahu. Boleh je lurus. Tapi kita dalam Islam, dalam solat kita memang, tuan-tuan, berbarisnya kita dalam solat itu sama berbarisnya para malaikat di depan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, ala tasuffuna kama yasufful malaikah? Nak tak kamu berbaris seperti mana berbarisnya malaikat? Qalu bala. Sahabat kata, ya Rasulullah, tentulah kami nak berbarisnya malaikat di depan Allah. Maka Nabi kata, al-ka'ab bil-ka'ab wal mankib bil-mankib. Bahu dengan bahu, buku lali dengan buku lali. Ini kalau lain tak ada. Saya pernah pergi satu masjid, subhanallah, takdirkan Allah Subhanahu wa taala, kapet malam tu semua basah. Malam hujan lebat. Bila hujan lebat, tempat air atas bumbung masjid tu dia dah jadi macam tempat, dia jadi kolam renang. Bila kolam renang, nama Allah,
mungkin sebab saluran air turun tu tersumbat, jadi dalam air tu terus turun ke dalam masjid, dalam ruang masjid dalam masjid tu dah berkocak air dah, katakan kapet ni dah penuh air. Jadi siang hari tu, tengah hari nak sembahyang Jumaat, kapet ni dah basah, apa yang boleh buat ialah buka lah. Nasib baik marmar, katakan. Jadi bila dah buka, ada sembahyang atas marmar yang ada. Bila time nak sembahyang tuan-tuan, safnya masya-Allah. Ingat sengit sana, sengit sini, tak lurus katanya. Kerana dah terbiasa dengan lain. Dah biasa dengan lain, tak ada. Dah pening kepala. Habis tu yang rakaat yang safnya tu banyak yang telah. Tapi yang kita alhamdulillah. Kita tu tidaklah menjadi satu kesalahan kalau kita letak baris ni. Wallahu a'lam. Apa pun macam Allah Subhanahu Wa Taala, ada setengah orang dia tak suka rapat. Dia tak suka rapat. Alasan kenapa tak suka? Geli Ustaz ni. Geli rapat-rapat tu geli. Dia tak boleh bergesel bahu ke kaki ke rapat ke, dia tak boleh. Dia rasa geli. Geli geleman ni kata. Tak. Kalau dia ada uzur, orang kena gaut ke cagu ke kat kakinya tu buat lain lah, katakan. Buat lain, katakan. Allah. Tetapi ini sunnah Nabi SAW untuk rapatkan saf. Bila tak boleh rapat, kita marah, ataupun kita dulu masa PKP kan, apa semua yang kena rapat. Dah dibolehkan rapat, geli pula nak rapat. Jadi ialah alasan macam-macam lah. Nabi kata sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf at-taswiyatus saf min tamamis salah. Luruskanlah saf-saf kamu, sesungguhnya meluruskan saf itu sebahagian dari kesempurnaan salat. Kesempurnaan salat. Jadi kita kata tuan macam Allah, bacaannya begitulah. Kita baca istau. Sawu sufufakum. Kalau istau, dia tak perlukan saf. Dia sebut perkataan ni, kita sebut istau dia dah cukup. Kalau imam lah istau. Kalau kita kata dalam bahasa Arab, kita kata dia tak perlukan objek perkataan istau tu. Dia hanya sebut saja istau dah cukup. Tapi kalau perkataan yang disebut itu sawu, maka dia perlukan objek. Sawu sufufakum. Ini bahasa Arab lah yang katakan. Jangan salah lah. Yang kadang ada setengah-setengah istawu sufufakum, salah dari segi bahasa Arab. Kalau tak pandai nak sebut, luruskan saf, rapatkan saf, samakan saf, okey dah, tak ada masalah. Walaupun disebut dalam bahasa Melayu. Tapi kalau orang yang tahu bahasa Arab, dia dengar, dia panas telinga. Panas telinga salah sebut. Panas telinga salah sebut. Kadang kita kata nak tegur orang tua, katakan kan, salah tegur kan, mengajuk susah pula, katakan tak datang terus, tak nak jadi ini, macam-macam, katakan. Apa pun nama Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya kita kata tempat imam dan makmum disunatkan agar imam dan makmum berada pada ketinggian yang sama lah. Makmum dengan imam pada ketinggian yang sama. Tak semestinya imam tadi lebih tinggi daripada makmum ke, ataupun imam tu lebih rendah. Kalau Syiah dahsyat, Syiah tak salah saya, imamnya kena ke bawah, katakan. Dia dalam masjid tu dia ada ruang semua. Jadi itu semua tidak sabit dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi semayang pada awal salatnya, Nabi semayang di atas mimbar untuk menunjukkan kaifiyah salat. Tapi bila Nabi nak sujud, Nabi turun daripada mimbarnya tadi untuk dia sujud di bawah. Tapi bila dia nak rakaat, dia akan naik untuk tunjukkan cara biar orang nampak. Wallahu a'lam. Tapi bila dah semua dah tahu, Nabi semayang macam biasa. Baik, itu adab. Kemudiannya tuan-tuan mati Allah, kita sunat bagi kita juga antara adab-adab ialah kita sempat bersama dengan imam untuk takbiratul ihram.
Untuk sempat bersama dengan imam bertakbiratul ihram. Kerana sesungguhnya seorang imam itu Nabi SAW sebut idza kabbara al-imam fakabbiru. Apabila imam bertakbir maka kamu bertakbirlah, takbiratul ihram. Maka digalakkan kita muafiq bersama dengan imam. Muafiqlah bersama dengan imam. Dapatkan fadilat berjamaah. Imam nama Allah meringankan salat. Imam adalah meringankan salat. Khususnya pada bacaan dan sebagainya, zikir, doa dan suatu dengannya lah. Katakan bergantung pada jenis salat. Bergantung pada jenis salat. Kadang kita kata imam ni baca panjang. Panjang ni subjektif tuan. Kita kata panjang ni satu benda yang subjektif kata. Orang kadang-kadang 10 ayat tu baca 10 ayat, 5 ayat pun orang kata panjang. Tak. 10 ayat pun orang kata panjang. Tak. Ada yang kata 10 ayat, okey Ustaz, normal 10 ayat tu tak adalah panjang sangat, biasa je. Tapi macam saya katalah subjektif katakan. Orang ada setengah kata panjang, ada setengah kata pendek. Apa pun macam Allah Subhanahu Wa Taala, makmum imam sebagai imam dia kena raikan keadaan makmum katakan. Macam mana pun. Tapi ada solat-solat yang memang kita disunatkan panjang. Qiyam. Macam apa ni kita kata subuh, isyak, solat fardu lah. Maghrib disunatkan pendek. Pendek bukan bermakna Nabi baca surah Mursalat kot dalam salat apa ni salat maghrib. Surah Mursalat tu satu page lebih katakan. Ada. Bukanlah maksudnya kita kata pendek macam tadilah saya kata pendek atau panjang ni benda yang subjektif katakan. Setengah orang kata okey tak adalah panjang sangat. Tak. Tapi janganlah sehingga apa ni kita baca terlampau panjang. Terlampau panjang tu maksudnya solat fardu subuh dah lah lewat. Kita kata pukul 6.30 baru start subuh, kita nak baca doa surah sajadah hari Jumaat. Kita nak baca surah sajadah dengan surah Al-Insan. 6.40 6.50 baru habis, marah orang. Itu kita kena raikanlah katakan. Tak. Wallahu a'lam. Dan bahkan jika itu berlaku, makmum boleh saja untuk mufarakah. Harus untuk makmum mufarakah jika keadaan itu menyebabkan dia terlewat dalam urusan yang sepatutnya dia kena uruskan. Segera. Baik, seperti mana yang dilakukan oleh sahabat yang semayang belakang Muaz. Bila Muaz dibaca dengan surah yang panjang, dibaca surah yang panjang, maka dia mufarakah. Dia mufarakah. Wallahu a'lam. Baik. Seterusnya tuan-tuan macam Allah, kita kata maju untuk saf yang pertama. Ini satu masalah juga ni katakan. Saf yang pertama. Lambat, susah sangat nak masuk saf yang pertama. Susah sangat. Depan ada ruang kosong, dia nak juga saf yang kedua, yang ketiga, yang belakang, dia nak saf belakang. Baik solat sunat tarawih ke, baik solat fardu ke, dia kata saf depan tak tahu kenapa. Dia kalau boleh dia nak saf belakang-belakang. Kata Nabi SAW, "Lau ta'lamuna ma fi saffil awwal lakanat qur'an." Kalaulah kamu tahu kelebihan saf yang pertama ni, kalau tahu, masalahnya tak tahu. Kalau kamu tahu apa yang ada pada saf yang pertama ni tuan-tuan, maka terpaksa dibuat undian. Bahkan dalam riwayat yang lain mengatakan orang akan datang untuk dapatkan saf yang pertama walaupun dalam keadaan mengangkat, walau habwa. Ini maknanya besar kelebihan bagi orang yang dapat saf yang pertama. Ini kita mengelak daripada mendapatkan saf yang pertama. Mengelak. Tak nak. Kolah. Ada yang lagi bagus ni, dia orang Melayu. Minta maaf saya tegur Ustaz. Orang Melayu, dia tolak orang tu ke depan. Dia nak saf kedua. Nampak baguslah dia katakan membagi peluang pada orang lain. Tuan-tuan, dalam bab ibadat, kita kata jangan dahulukan orang, kita sendiri. Kenapa?
Sebab Nabi dalam Al-Quran Allah sebut fastabiqul khairat. Kamu berlumba-lumbalah buat kebajikan. Dia dalam urusan yang lain macam kita beratur kan. Kita beratur ada orang yang tua sikit, kita dahulukan, itu bagus. Itu adab. Tapi dalam bab salat, contohnya khusus dalam bab salat, ruang tu kosong depan, kita suruh orang sebelah kita ke depan. Kenapa tak kita sini ke depan? Kenapa kita tak ke depan? Suruh orang buat. Ada. Dia tak sama dengan situasi kita kata kita beratur tadi tentang orang tua ada dan kita suruh bagi ruang kat dia dahulu. Dalam bab itu memanglah kita kata kita dituntut sebagai adabnya kita dahulukan yang tua apa semua. Tapi dalam solat pun kita nak suruh orang tua duduk depan ni, kita pun tolak orang sebelah kita atas waktu ni, itu satu perkara yang tidak betul. Katakan maknanya kat sini patutnya kita lah ke depan. Kita ke depan. Kita masuk saf yang pertama itu kalau ada ruang. Wallahu a'lam. Kemudian membaca Allah Subhanahu wa taala kita kata i'adah dalam jemaah ini kes-kes yang berlaku jika kita kata kita dah selesai salat tadi berjamaah. Contohnya dah sembahyang dah kat masjid, dah surau, balik rumah anak-anak tak sembahyang lagi, boleh kita ulang balik. Bukanlah kata ulang, maknanya kita buat salat dan kita jadi imam kepada anak-anak dan isteri jika balik rumah mereka tak salat lagi. Tapi bagi kita akan dapat salat sunat. Kalaulah in case kita sembahyang kat masjid and then kita pergi ke masjid, adalah nak jumpa ataupun dengar ceramah dekat masjid ni. Satu lagi, kita masuk je masjid tersebut macam Allah Subhanahu wa taala, orang baru nak solat sunat, orang baru nak solat fardu. Okey, baru nak solat fardu. So adabnya kita tidak boleh duduk dalam masjid tersebut kecuali kita join sekali solat. Ustaz, saya dah solat fardu, dah solat dah tadi. No, adabnya bila kita sampai orang sedang salat fardu, kita dah selesai sembahyang fardu, maka kita dituntut untuk salat lagi sekali, tapi kita niat sunat. Kita niat sembahyang sunat. Untuk kita duduk dan tunggu sampai orang habis sembahyang fardu, maka perbuatan itu adalah bercanggah dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau menceritakan seorang lelaki datang ke masjid dan Rasulullah telah mengerjakan solat asar. Lalu bersabda, siapakah kamu yang bersedekah ke atas ini dalam kes lain. Ini dalam kes lain. Sorry, Okey. Dalam hadis Al-Aswad Yazid bin Al-Aswad Al-Amiri, bahawa Rasulullah SAW solat subuh di Masjid Al-Khaif. Lalu baginda melihat pada akhir kaum itu ada dua orang lelaki yang tidak salat bersama dengannya. Lalu baginda bertanya, apakah yang menghalang kamu berdua untuk salat bersama dengan kami? Kedua-duanya menjawab, ya Rasulullah, sesungguhnya kami telah mengerjakan salat di rumah. Sabdanya, Nabi kata, jangan kamu berbuat demikian. Apabila kamu berdua telah mengerjakan salat di rumah, kemudian kamu datang ke masjid jemaah, maka sembahyanglah bersama dengan mereka, maka ia menjadi sunat bagi kamu berdua. Itu hadis adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan juga Imam Tirmizi rahimahullah taala. Kes yang kedua, kalau kita masuk masjid, kalau kita sembahyang dah selesai bersama dengan imam, dah selesai jemaah dah, tiba-tiba datang seorang, dia sembahyang seorang-seorang. Sembahyang fardu, kita nampak dia sembahyang fardu seorang-seorang. Sunat juga kita berdiri belakang dia untuk solat. Dan bagi kita pahala sunat. Ada. Boleh. Ya, katakan. Seperti mana hadis Nabi SAW tadi, Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahawa seorang lelaki datang ke masjid dan Rasulullah telah mengerjakan salat asar, lalu bersabda, dah selesai dah, dia pun sampai. Kita nampak dia seorang. Nabi kata apa? Siapa yang di antara kalian mahu bersedekah kepada orang ini,
Maka seorang lelaki bangun lalu solat bersama dengan lelaki yang sembahyang seorang diri tadi. Bagi dia akan dapat pahala berjemaah, dan bagi orang yang bangun untuk sembahyang jadi makmum itu, maka baginya dapat sunat. Nyatakan Allahu a'lam bis-shawab. Ini tuan-tuan macam Allah. Niat dia niat sembahyang sunat. Niat untuk makmum tadi yang sama juga kes kalau dia balik ke rumah, dia dapati anak-anak isterinya belum sembahyang, boleh dia sembahyang kadar salat yang kalau 4 rakaat lah, cuma niatnya adalah sunat sahaja. Aku nak sembahyang sunat lillahi ta'ala. So dia tidak ada istilah nama khusus, tak ada. Bukan kata sembahyang sunat zuhur, tak ada. Sembahyang sunat asar, tak ada. Sunat zuhur, tak ada sunat zuhur, dia katakan. Kalau kata dia perlu buat salat itu dengan niat salat sunat saja, cukup. Bukan dia ulang semula salat zuhur tadi, tidak. Salat dah fardu, dia tak ada pengulangan kedua, tak ada. Dia ulangan ini jatuh hukumnya sunat. Ulangan yang ni tapi mengikut bilangan rakaat. Kalau 3 lah, kalau 4 lah. Niat sembahyang sunat saja. Ada, wallahu a'lam bis-shawab. Ini tuan-tuan mati Allah. Lepas ni kita ke banyak lagi kes-kes ni nyatakan ada. Yang selepas ni, sebab saya suka gunakan kitab muktamad ni, dia perbincangannya lebih panjang. Kata sebab banyak isu yang berliga dalam masyarakat hari ini berkaitan dengan solat berjamaah khususnya. Ada. Okey, ada soalan tak tanya kalau ada? Ya. Okey. Saya jawab dulu yang pertama. Mana tidak ada istilah kata nak memperbaiki solat yang solat fardu. Mana solat fardu hanya perlu dilakukan sekali sahaja. Bila dah selesai salat fardu yang pertama, tidak ada fardu yang kedua untuk salat yang sama pada waktu waktu salat yang sama. Sebab tu dipanggil i'adah, pengulangan tadi dianggap sunat saja. Bila boleh ulang salat fardu tersebut? Jika dengan yakin salat fardu yang pertama batal, baru dia boleh ulang pengulangan salat fardu dan niat salat fardu. Tapi jika dah selesai salat fardu, yakin salatnya sah, maka ianya hanya perlu pengulangan yang kedua tadi, bukanlah pengulangan yang wajib, tetapi pengulangan yang sunat sahaja. Dianggap yang salah. Walau bagaimana sekalipun, salat sunat ini secara automatik, dia secara automatik, salat sunat yang kita lakukan, dia dianggap sebagai secara automatik sebagai memenuhi ataupun sebagai istilahnya kata menampal renggang-renggang kerusakan-kerusakan yang kebarangkalian ada pada salat-salat fardu. Jadi itu kelebihan salat sunat. Kelebihan salat sunat seperti mana sabit dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menampung kecacatan yang ada pada solat fardu itu. Tapi bukan dengan niat khusus nama Allah untuk solat fardu yang baru dia sembahyang tadi. Tidak. Tak perlu pun. Dia hanya sekadar mana solat sunat itu secara umumnya memang dia adalah tujuan untuk menampung kelompongan atau kecacatan yang ada pada solat fardu itu. Wallahu a'lam. Okey. Ada lagi? Untuk qada dibenarkan, tak ada masalah. Nanti kalau kita balik kita balik rumah, kita ada alang-alang anak tak solat ni, kita pun niat qada. Qada ni tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, dia kita kata qada dalam fiqh kata yang dibolehkan kita qada jika salat itu ditinggalkan
dengan sebab uzur. Contohnya macam tidur, terlupa. Ialah kita kata itu baru diistilah qada. Tapi kalau meninggal, setengah ulama kata tidak ada qada bagi orang yang meninggalkan salat dengan sengaja. Ada sebagian ulama kata tidak ada qada bagi orang yang meninggalkan salat dengan sengaja. Kerana kita kata di situ nama Allah istilah qada lah dibalik pada istilah qada itu, kerana qada itu hanya digunakan bagi orang yang terlupa, tertidur ataupun sewaktu dengannya. Tapi mazhab Syafi'i rahimallahu taala, tapi kalau tak boleh qada, dia kena bertaubat sebab meninggalkan solat dengan sengaja. Itu je dia katakan. Itu pandangan dia lah. Tapi yang masyhur dalam mazhab Syafi'i, dia kena walaupun meninggalkan salat tadi, maksud zaman-zaman dulu meninggalkan salat tadi dengan sengaja, dia tinggalkan. Ada. Walaupun tahu salat tu wajib, tapi dah zaman muda Ustaz katakan. Apa ni, banyak salat dia tinggalkan. Taubat dia kena taubat, qada dia tetap kena qada. Kerana apa? Kerana ia dianggap sebagai hutang. Hutang dengan Allah Subhanahu. Fadainullah ahaqqa an tuaddi. Makna hutang dengan Allah lebih berhak untuk kamu laksanakan. Habis kalau tak sempat, belum sempat, katalah dia tinggalkan solat, saya tinggalkan solat Ustaz 20 tahun. Bayangkan 20 tahun dia tinggalkan solat, tak pernah solat. Tak pernah solat selama 20 tahun tu dah. Banyak tu. Mana dan saya nak qada semua. Kalaulah takdirnya saya meninggal sebelum habis qada, macam mana? Sebab itu kena bertaubat kepada Allah. Kena bertaubat. Bertaubat kepada Allah. Kemudian kita qada pelan-pelan. Yang mana kita kata tak sempat itu, moga Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan. Ada. Dan ada juga fikrah yang hari ini dia kita kata mengatakan aku qada pun tak selesai lagi, macam mana nak buat solat sunat gitu. Ada juga yang kata begitu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang qada yang sunat boleh teruskan, tak ada masalah. Bukan istilah kata qada itu menyebabkan kita tak boleh buat sunat katakan. Ada. Wallahu a'lam. Jadi itu yang disebut. Ada lagi nak tanya? Islam. Solat Jumaat tak boleh. Mana? Kalau mufarakah dia sembahyang seorang diri. Sembahyang seorang diri, sembahyang Jumaat mana boleh sembahyang seorang diri? Tak boleh. Tak ada. Dia tidak boleh. Salat Jumaat tidak boleh dilaksanakan sebab itu kita ambil sebelum ni, imam dengan makmum hari salat Jumaat wajib niat, kerana imam wajib niat berimam, untuk makmum wajib niat ikut imam. Dan dia tidak boleh mufarakah. Kalau mufarakah, dia kena buat zuhur. Sebab tidak ada salat sunat, salat Jumaat secara seorang diri. Dia berbanding dengan salat fardu biasa. Kalau kita sembahyang zuhur, kita mufarakah pun salat seorang diri masih lagi sah. Tapi salat Jumaat, kalau kita mufarakah sembahyang seorang diri, sembahyang Jumaat boleh ke sembahyang seorang diri? Tak boleh, tak sama. Berbeza dengan kita masbuk. Masbuk Jumaat, kalau katalah kita masuk masbuk waktu solat fardu yang lain, katalah kita masuk solat fardu, kita sempat tasyahud akhir bersama dengan imam, sah lagi solat kita. Hari Jumaat, kalau kita masbuk sampai imam dah sujud ataupun dah kita kata pada rakaat akhir sujud dah, kita masuk, kita tak boleh niat Jumaat, kita kena niat zuhur jika dah rakaat kedua. Tapi kalau kita masbuk masjid, imam rakaat yang kedua, sebelum rukuknya imam tadi ataupun ketika imam itu rukuk rakaat yang kedua, kita masih lagi boleh berniat salat Jumaat dan dikira kita dapat salat Jumaat. Ini kena tahu jugalah hukum. Untuk salat Jumaat kita selalu nak sebut dengan mati Allah Subhanahu Wa Taala. Kebetulan dah tanya, sempatlah cakap. Jadi kita kata dia kata masuk masjid hari Jumaat, imam rukuk rakaat yang kedua, dia terus dia niat sembahyang Jumaat dan takbiratul ihram dan niat, dan dia rukuk, dia dapatlah salat Jumaat. Tapi imam dah i'tidal,
Untuk salat Jumaat rakaat yang kedua, makmum itu pun sampai, dia kena niat salat zuhur. Kerana man adraka raka'ah faqad adraka as-salah. Siapa yang dapat satu rakaat, dia akan dapat salat tersebut. Jadi kita kata syarat untuk dapatkan salat Jumaat itu, dia kena dapat sekurang-kurangnya rukuk bersama dengan imam pada rakaat akhir. Allah a'lam. Jadi kita kata itu yang saya boleh jawablah, katakan tidak ada sembahyang Jumaat boleh mufaraqah. Kalau dia mufaraqah juga, maka hendaklah dia salat dengan salat zuhur. Dia kena salat zuhur. Terbatallah Jumaatnya tadi tu. Terbatal Jumaatnya, dia kena sembahyang zuhur. Wallah. Ya bang. Maksudnya sembahyang seorang? Pilih 3. Dah bagi salam baru teringat. Macam tadi lah, sama juga kesnya. Kita katakan dia kena lihat tempoh masa tu, lama tak lama lepas bagi salam. Kalau tak lama, dia boleh terus bangun lah. Terus bangun, Allahu Akbar. Terus bangun dengan takbir Allahu Akbar. Dan diteruskan Fatihah, kemudian rukuk, i'tidal, sujud, dua antara sujud, kemudian yang sujud kedua sebelum tasyahud, dan sebelum bagi salam dia sujud sahwi. Kalau dia tak terlupa sujud sahwi, lupa pula saya katakan, ni maafkan. Sujud sahwi kita akan ambil perbahasan nanti insya-Allah kalau ada lepas ni, ataupun sujud sahwi dah lepas. Sujud sahwi dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, kalau kita kata dia terlupa, misal kata dia Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Dan mazhab Syafi'i, kalau masa tu tak jauh, lepas bagi salam tu dengan dia ingat tu tak jauh, dia boleh sujud sahwi lagi selepas salam, dengan syarat masa tu tak lama. Kalau gap tu lama, tak perlu dah. Sah tu Ustaz, kata sah, tak ada masalah, sebab hukum sujud sahwi adalah sunat. Dia adalah sunat. Kalau terlepas, tak ada masalah. Wallahu a'lam. Okey? Ada lagi nak tanya? Tak ada? Okay, kalau tak ada, tuan-tuan macam Allah, setakat tu saja. InsyaAllah kita jumpa lain masa. Wallahu ta'ala alam. Kita akhir dengan bacaan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.